What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, baru ni aku ada upload kat TikTok berkaitan satu soalan dari nakama kita yang bertanya, adakah Enel pengguna Logia ataupun Mythical Zoan? Mula-mula aku rasa macam soalan ni adalah soalan biasa. Maksud aku bukan nak memperendahkan penyoal, tapi sebab jawapannya dah lama dah Oda bagi pun kan, which is Enel adalah pengguna Logia. Tapi disebabkan fakta yang diubah oleh Oda terhadap Devil Fruit Luffy yang dulunya dikenali sebagai Gomu Gomu no Mi dari keluarga Devil Fruit Paramecia, tapi akhirnya dikenali sebagai Hito Hito no Mi model Nika yang berasal dari keluarga Mythical Zoan. Jadi aku terus merasakan yang soalan Minion Zelta ini adalah soalan yang baik, legit dan bagus untuk kita bincangkan bersama. So jom, let's proceed with the content. Sebenarnya dalam koleksi serangan Enel ni ada dua serangan dia yang menarik yang aku nampak boleh kita discusskan, dan salah satunya will be a very crazy theory atau wild thought je lah. First berkenaan serangan Amaru dan satu lagi berkenaan dua serangan Enel yang bernama Mamaragan dengan Sango. Tapi kita pergi kepada Amaru dulu. Alright, form Amaru Enel atau nama panjangnya adalah Nyoku Boruto Amaru atau bermaksud 200 million volts Thunder God. So Amaru adalah ultimate teknik Enel yang membuatkan tubuhnya bervoltan setinggi 200 juta dan tubuhnya juga berubah menjadi lebih besar, dan form Enel ini nampak macam dewa Raijin dalam Japanese mythology dan fahaman agama Shinto. Kalau dalam fahaman agama Shinto ni, Raijin ni bersifat garang dan agresif, dan kalau kita tengok form Amaru Enel ni juga, dia ada macam selendang sebiji macam Luffy dan Lucci masa diorang awakening. Untuk part selendang tu Oda masih belum ada penjelasan lagi. Macam Devil Fruit normal Zoan macam Lucci tu boleh ada selendang kat belakang dia. Pasal sebelum ni Crocodile pernah terangkan pasal awakening Devil Fruit Zoan masa ke Impel Down yang menerangkan pasal Devil Fruit Jailer Beast tu kan sebelum ni. Dan sekarang agak kurang selamat untuk kita katakan yang normal Zoan sepatutnya awakeningnya hanya macam Jailer Beast sahaja, which is meningkatkan defense, offense dan pemulihan tubuh badan setelah kita melihat Devil Fruit Lucci macam gitu. Melainkan Devil Fruit Lucci itu juga adalah dari keluarga mythical. Kalau macam tu dia akan jadi logik balik lah kan. Tapi itulah, kalau macam Luffy tu kira berbaloi lah juga kalau nak plot twist pun kan, sebab dia main character. Tapi kalau Lucci ni aku tak sure lah. Cumanya aku ada buat jugalah research tentang kemungkinan adanya leopard god ke atau sesuatu dewa yang ada kaitannya dengan leopard ni. So setakat ni aku hanya jumpa Dionysus. Dalam Greek mythology, leopard adalah simbol bagi dewa Dionysus yang kebiasaannya sosoknya memakai kulit leopard dan menggunakan leopard sebagai haiwan tunggangannya. Dan dalam satu lagi mitologi menceritakan sebuah hikayat berkenaan dewa Dionysus ini pernah ditangkap oleh sekumpulan lanun, namun ada 2 ekor leopard yang menyelamatkan diri dia. Jadi dua mitos ni je aku jumpa pasal leopard ni untuk kaitkan Lucci sebagai pengguna Devil Fruit Mythical Zoan. Kalau iyalah benda tu, tapi itulah nampak macam kurang terkait. Tapi mungkin juga ada satu lagi kemungkinan dalam keluarga Devil Fruit Zoan ni sebenarnya awakeningnya ada beberapa tahap. Kalau macam ni lah dia punya argumentnya, pada aku ini mungkinlah nampak logik sikit. Tapi aku nak korang dengar dulu Yes, konten kali ni memang nak discuss pasal Devil Fruit Enel, tapi kita kena discuss dengan tuntas dulu part ni supaya tak jadi celaru. Alright, awakening Zoan ada beberapa tahap. Okay, di Impel Down kita boleh tengok, yes memang Jailer Beast tu berjaya awakenkan Devil Fruit dorang, tapi nampaknya ada kekurangan sikit dalam awakening dorang tu, which is seolah-olah personality dorang tu telah di overtaken oleh animal nature of Devil Fruit dorang tu, menjadikan Jailer Beast kat situ macam hilang kesiumanan mereka. Dan perkara ni juga kita boleh tengok macam Chopper, yang pada aku agak pelik sikit sebab dia adalah haiwan yang makan Devil Fruit manusia. Sepatutnya perubahan form dia akan jadi lebih manusiawi lah kan. Tapi anyhow, aku rasa pada pandangan aku lah walaupun belum disahihkan oleh Oda, aku somehow rasa Chopper pada mod Monster Point dia ni adalah saat di mana Chopper telah berjaya awakenkan Devil Fruit dia. Dan dalam satu sumber yang aku baca dalam One Piece Unlimited Cruise, which is sebuah video game untuk Nintendo, menunjukkan apabila Chopper dalam mod Monster Point dalam game tu, Chopper memiliki jumlah nyawa dan kekuatan yang tinggi, mampu untuk menerima banyak serangan dan mampu menghasilkan damage yang tinggi dalam satu pukulannya. Tapi
kelemahan dia, dia akan bergerak sangat perlahan dan range attack dia akan jadi lebih rendah. Dan perkara ini sangat sama dengan apa yang berlaku kepada pasukan Jailer Beast tu. Dan awalnya kita boleh tengok apabila Chopper activatekan monster point-nya, Chopper kelihatan hilang kesiumanannya, sama seperti Jailer Beast. So mungkin ini menjadi pembuktian teori aku ini bahawa dalam Awakening Devil Fruit Zoan ni ada beberapa tahap, which is yang pertama, tahap paling asas untuk Awakening Zoan. Apabila diorang berjaya awakenkan Devil Fruit diorang akan mendapat keistimewaan Awakening Zoan. Cumanya personality diorang telah dirasuk oleh animal nature Devil Fruit tersebut. Dan di tahap yang kedua pula adalah apabila pengguna Zoan berjaya awakenkan Devil Fruit diorang, personality diorang tidak dirasuk oleh animal nature of their Devil Fruit. Contohnya macam Kaku dan juga Chopper. So lepas time skip, kita boleh tengok yang Chopper dah berjaya mengawal mode monster point-nya, di mana di saat dia transform into monster point, kesiumanannya masih dipelihara. Dan begitu juga dengan Kaku. Walaupun dia juga berjaya awakenkan Devil Fruit dia, tapi dia still dapat manage kewarasan dia masa berlawan dengan Zoro. Dan kita boleh tengok tengkuk Kaku dalam mode giraffe dia bahkan dapat memanjang lebih dari yang sebelumnya. Alright, Awakening Devil Fruit Zoan pada tahap ketiga adalah berkemungkinan yang macam Luffy dan Lucci ni. So now kita beralih pula kepada Enel. Jadi kita tahu bahawa Devil Fruit Enel sememangnya telah pun didedahkan sebagai pengguna Logia. Cumanya seperti teori aku tadi, form Amaru Enel ni nampak seolah-olah macam Devil Fruit Zoan pada tahap ketiga. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, persamaan Devil Fruit Logia dan Zoan adalah pada transformation. Zoan boleh transform, Logia pun boleh transform. Macam Smoker, dia boleh transformkan tubuh dia jadi asap, Crocodile, pasir, Kuzan, ais. Siap boleh gantikan tubuh dia yang hilang dengan ais dia lagi lah kan. Kizaru, cahaya, Akainu, magma, Karasu, karbon dan sebagainya. Cumanya setakat ni hanya ada beberapa pengguna Logia yang mampu untuk transform jadi satu sosok yang lain, yang nampak seolah-olah lebih advance dari pengguna Logia yang lain, which is obviously Enel yang mampu untuk transform jadi Amaru, the Thunder God. Monet yang mampu untuk transform jadi Manen Yuki yang bermaksud salji abadi. Kita boleh tengok form ni masa dia lawan dengan Zoro. Caesar Clown yang mampu transform untuk menjadi Shinokuni. Kita boleh tengok Caesar Clown transform jadi Shinokuni masa dia lawan dengan Luffy. Siap ada crown atas kepala dia. Lepas tu Karasu yang mampu transform untuk menjadi sekawanan burung gagak dengan teknik Karasu Rekonnya. Kita boleh tengok Karasu guna teknik ni masa dia berlawan dengan Admiral Fujitora di Marijoa. Seterusnya adalah Admiral Aramaki Ryokugyu yang mampu transform menjadi hutan dengan teknik Kinniku Morimori. Kita boleh tengok Ryokugyu guna teknik ni masa lawan dengan beberapa Red Scabbard dengan Yamato dan Momonosuke. So transformation diorang berlima ni nampak lebih advance daripada transformation pengguna Logia yang lain. So mungkin kat sini pun ada tahap dia juga dalam Devil Fruit Logia ni. Tahap yang pertama macam yang aku explain tadi, dan tahap kedua yang macam Enel, Monet, Caesar, Karasu dan Aramaki ni. Tapi kan kalau betul lah teori aku ni, nanti kalau Logian yang lain dapat transform macam dorang berlima ni tadi, mesti lagi imba kan. Akainunya, Aokiji-nya, Sabonya. Aku just tak boleh brain kalau Akainu transform jadi magma golem ke, Aokiji jadi ice monster ke kan. Itu istimewa guys. Dan berbalik kepada topik perbincangan kita, which is berkenaan Enel ni balik. Setelah, kalau ikut teori aku tadi, normal transformation dan special transformation yang telah dipamerkan oleh Logian ni, jadi besar kemungkinan Enel ni sama ada transformation dia pada tahap ultimate transformation, which is tahap yang ketiga, ataupun besar kemungkinan yang sebenarnya Devil Fruit Enel juga macam Luffy. Devil Fruit Enel Goro-Goro no Mi yang selama ini kita kenal bukanlah Goro-Goro no Mi, tapi macam Gomu-Gomu no Mi juga. Sebenarnya adalah Mythical Zoan Hito-Hito no Mi model Raijin atau yang sewaktu dengannya. Macam Lucci, sebelum ni kita mendapat liputan komplit dari kisah doang setelah Enies Lobby incident yang diceritakan dalam cover story. Apa jadi kat doang lepas Enies Lobby, macam mana doang ni diburu macam si Cibukai kan, dibuang begitu sahaja. Dan Enel juga ada dia punya personal cover story yang menceritakan apa berlaku dekat Enel setelah dia naik Arc Maxim, dia naik ke Verth kan, lepas dia kalah dengan Luffy sebelum itu kan. So seperti mana Lucci yang dapat satu cover story yang berakhir dengan kemunculan watak ini dalam upcoming arc, so tak mustahil yang Oda akan kembalikan Enel dalam storyline. Dan mungkin pada ketika itulah Oda akan terangkan kepada kita Devil Fruit si Enel ni. Sebab after all, dari banyak-banyak transformation Logia yang aku terangkan tadi, dari 13 Logian to be precise, hanya Enel sahaja yang transformation dia bertepatan dengan transformation Zoan pada tahap ketiga kalau ikut teori aku tadi tu. So guys, what do you think? Aku rasa topik ni layak untuk mendapat perhatian nakama-nakama kita dan peminat-peminat One Piece yang lain. So please share video
ni dekat grup WhatsApp ke, Telegram ke, TikTok ke, IG ke, aku tak kisah, tapi jangan lupa tag nama aku je, okay? Dan macam yang aku cerita tadi, koleksi serangan Enel ni ada 2 serangan dia yang menarik yang aku nak ajak berbincang dalam video ni. Salah satunya Aru yang kita dah bincang pun tadi, dan yang kedua adalah berkenaan dengan Mamaragan dengan Sanggo. Tapi yang Mamaragan dengan Sanggo ni kita discuss dalam video yang seterusnya lah, sebab aku nak video ni dia pendek-pendek je kan, mudah korang nak tengok sampai habis kan kalau panjang-panjang kan. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, my beloved nakama, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi